Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, Alhamdulillah, dalam ulasan dan kritikan saya kepada Kiai Nur Hidayat dalam sesi live beliau bersama Dr. Haris Ismail. Kali ini saya merujuk ke minit 35 dan seterusnya, di mana Dr. Haris bertanyakan kepada Kiai Nur Hidayat tentang Al-Quran, kalam Allah atau makhluk. Kiai menjawab dengan menerangkan ada 4 fahaman atau aliran dalam isu ini. Pertama adalah aliran Jahmiyah dan Mu'tazilah, kedua aliran Asy'ariyah, ketiga aliran Hanabilah, dan keempat adalah aliran Ibnu Taimiyah. Fokus saya ialah kepada Asy'ariyah. Apakah Kiai Nur Hidayat telah bersikap jujur ketika menerangkan tentang akidah Asy'ariyah berkaitan kalam Allah dan Al-Quran? Atau sebaliknya? Ayuh kita dengar penjelasan Pak Kiai mulai minit 37.57 dan seterusnya. Link bagi video ini dalam kotak description ya. Sebelum mainkannya, saya minta izin daripada Dr. Haris Ismail, pemilik saluran YouTube, untuk saya mainkan potongan daripada sesi live beliau, dan juga minta perhatian, minta para penonton juga agar benar-benar memberi perhatian menyemak kata-kata dan penjelasan Pak Kiai. Okey, saya mainkannya sekarang. Kemudian Asy'ariyah ini tidak mengatakan bahwa Al-Quran tidak. Al-Quran bukan makhluk, kalam bukan makhluk. Mereka mengatakan kalam sendiri, kalam, sifat kalam, ya, sama basor kalam, ya kan? Kalam itu adalah sifat Allah, sifat zat yang selalu ada pada Allah, qaimatun bidati. Bermakna dia tidak makhluk dan tidak hadis. Itu kalam. Maknanya kalau Al-Quran ini min kalamillah, Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk, kalam juga bukan makhluk. Karena kalam adalah sifat zat. Sifat zat, sifat yang qadim, selalu ada pada Allah. Berarti qadim. Al-Quran juga qadim, bukan makhluk. Hanya saja Asy'ariyah ini sedikit memperinci. Lafaz-lafaz yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu memang hadis. Itu makhluk, kan lafaz. Lafaz-lafaz yang menunjukkan kalam Allah yang qadim. Lafaz-lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lafaz-lafaz itu itu maknanya adalah sama dengan kalam Allah yang qadim. Itu memang hadis. Tapi kalam Allah yang merupakan sifat Allah ini qadim. Boleh paham tak ini kira-kira ya? Boleh dipahami. Saya rasa dekat situlah yang Ustaz sama Ali confuse kan? Confuse. Sekali lagi Asy'ariyah meyakini kalam itu ada sifat zat yang selalu ada pada Allah. Dia qadim, bukan makhluk, bukan hadis. Oke? Tapi lafaz-lafaz yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, dimulakan daripada surat Al-Fatihah hingga An-Nas, lafaz-lafaznya memang hadis. Ya kan? Lafaz-lafaz itu memang hadis. Nah, lafaz hadis tapi menunjukkan kalamuh yang faham tak perbezaan tu? Ini sangat halus sangat halus nak faham kan? Dapat tak? Tak sama dengan Jahmiyah, betul-betul yang halus ni, tinggi sikit lah. Walaupun ada juga memang ada yang memperinci lagi, tapi ini tak payah saya sampaikan. Misalkan bahwa ada makna, ada lafaz sendiri. Lafaz ini ibaratun anil makna, itu lain lah, saya tak sampaikan di kalangan awam, ini nanti jadi pening masalah. Memang nampak. Tapi yang jelas Asy'ariyah, Maturidiyah juga mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah itu sifat zat yang selalu ada pada Allah dan dia qadim. Adapun Al-Quran bermakna lafaz-lafaz yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu memang hadis. Kan lafaz yang turunkan. Benda tu baru lah. Baru, betul. Tapi kalau Al-Quran kalamullah, yang bukan makhluk. Bukan makhluk. Dan mereka mengatakan kalam itu adalah kalam nafsi. Ada tak ulama salaf yang mengatakan seperti itu? Jadi begini yang perlu dipahami. Okey, kita sudah pun mendengarnya. Saya assume atau bersangka baik bahawa Kiai Nur Hidayat adalah seorang yang berakidah Asy'ariyah. Maka dengan itu juga penjelasan beliau yang baru kita dengar tadi adalah jelas lagi lurus mewakili akidah Asy'ariyah dalam isu kalam Allah dan Al-Quran. Apakah ia kalam Allah atau tidak?
Baik, ayuh kita semak, ulas dan kritik apa yang diperkatakan oleh Kiai Nur Hidayat. Pertama, Pak Kiai menyatakan Al-Quran bukan makhluk. Okey. Kedua, Pak Kiai menyatakan menyatakan kalam adalah sifat Allah. Okey, baik. Sedikit ulasan saya bagi ataupun kepada para penonton yang mungkin kurang arif dalam isu ini. Apabila dikatakan makhluk, bererti ia adalah sesuatu yang hadis, yang baharu, diciptakan setelah sebelumnya tidak ada. Apabila dikatakan sifat Allah, bererti ia memang merupakan sifat Allah yang sejak awal tanpa ada permulaannya. Ini Pak Kiai juga menyebut sebagai qadim, ya. Dan apabila dikatakan kalam, bererti ia merujuk kepada perbicaraan. Lawan kepada sifat kalam ialah bisu, yang ini secara berterusan tidak dapat berbicara. Baik, kita sambung ulasan ke atas kenyataan Pak Kiai. Ketiga, Pak Kiai menyatakan lafaz-lafaz Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis, itu adalah makhluk. Ulasan saya, di sini berlaku pertentangan atau contradiction. Pada awalnya dikatakan bahawa Al-Quran bukan makhluk. Kemudian dikatakan lafaz-lafaz Al-Quran adalah hadis, adalah makhluk. Bukankah Al-Quran itu sememangnya terdiri daripada lafaz-lafaz? Bererti, menurut Pak Kiai sendiri, Al-Quran adalah makhluk. Lalu Al-Quran yang manakah pula yang pada awalnya dimaksudkan oleh Pak Kiai sebagai bukan makhluk? Mengelirukan, kan? Okey, pertentangan atau contradiction ini kita akan faham, akan tahu dan akan saya jelaskan kemudian, insya-Allah. Adapun bagi kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdasarkan manhaj salafus soleh, Al-Quran seluruhnya adalah kalam Allah. Tidak dibezakan bahawa kononnya Al-Quran bukan makhluk, tetapi lafaz Al-Quran adalah makhluk. Dalilnya ialah ayat ke-6 surah At-Taubah. Okey, surah yang ke-9 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah zalika biannahum qaumul la ya'lamun. Bermaksud, dan jika seseorang dari kaum musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan kepadanya sehingga dia sempat mendengar kalam Allah, kalamullah. Okey, saya highlight, saya select di sini kalamullah. Okey. Kemudian sambungan terjemahan ayat, hantarlah dia ke mana-mana tempat yang dia beroleh keamanan. Perintah yang tersebut ialah kerana mereka itu kaum yang tidak mengetahui. Berdasarkan ayat ini sangat jelas, sesiapa yang membaca Al-Quran bererti dia sedang membaca kalamullah. Sesiapa yang mendengar bacaan Al-Quran bererti dia sedang mendengar kalamullah ataupun kalam Allah. Baik. Keempat, Pak Kiai menyatakan bahawa lafaz-lafaz Al-Quran itu menunjuk kepada kalam Allah yang qadim. Lafaz-lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan kalam Allah yang qadim. Tadi garu belah sini, sekarang garu belah sini pula. Sebab, ulasan saya, di sini sekali lagi berlaku pertentangan. Sebelum ini Pak Kiai mengatakan bahawa lafaz-lafaz Al-Quran adalah makhluk. Sekarang dikatakan pula, lafaz-lafaz menunjukkan atau sama dengan kalam Allah yang qadim. Mana satu ni Pak Kiai? Kemudian, jika lafaz Al-Quran menunjuk kepada kalam Allah adalah sama dengan kalam Allah, kenapa dibezakan antara lafaz dan kalam? Di sini jelas Pak Kiai sendiri sudah mula pening, cuba membela sesuatu yang batil dengan cara yang batil. Pak Kiai menggoreng apa kali ni? Pisang goreng atau goreng pisang? Okey, ulasan kelima, Pak Kiai mengulangi lagi dan menekankan bahawa kalam ialah sifat Allah yang selalu ada pada Allah.
Ia qadim, bukan makhluk. Adapun lafaz-lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula daripada surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas, itu adalah hadis, tetapi menunjukkan kepada kalam Allah yang qadim. Sekali lagi ulasan saya, di sini sekali lagi jelas bahawa Al-Quran di sisi Asy'ariyah menurut Kiai Nur Hidayat adalah makhluk. Ini kerana kita ni sedang berbicara tentang Al-Quran yang sememangnya terdiri daripada lafaz-lafaz yang bermula daripada surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas. Baik Al-Quran yang bercetak mahupun seperti mana yang ada di perisian Maktabah Syamilah saya ni, kesemua 114 surah ya, bermula daripada surah Al-Fatihah sehinggalah surah An-Nas. Ia adalah lafaz-lafaz kan, dan sebagaimana yang dikatakan sendiri oleh Pak Kiai, ia adalah makhluk, ia adalah hadis, adalah makhluk. Sebelum ini ya, dalam poin sebelum ini Pak Kiai telah menyatakan bahawa yang dimasukkan dengan hadis adalah makhluk. Cuma Pak Kiai cuba spin bagi menafikan Al-Quran adalah makhluk dengan mengatakan lafaz-lafaz itu menunjukkan kepada kalam Allah yang qadim. Sekali lagi saya bertanya, jika lafaz Al-Quran menunjukkan kepada kalam Allah, kenapa dibezakan antara lafaz dan kalam? Okey, keenam, Pak Kiai mengatakan ada lagi perincian, tapi tak perlulah disampaikan kerana akan memeningkan orang awam. Ulasan saya, akidah Islam ini adalah sesuatu yang jelas lagi mudah sehingga dapat difahami oleh semua. Daripada Arab Badui yang hidup berpindah randah di padang pasir sehinggalah kepada mereka yang bijak lagi berpendidikan yang hidup di bandar. Justru tidak patut ada akidah yang memeningkan. Kedua, akidah Islam adalah sesuatu yang penting yang melibatkan lurus atau sesatnya seorang Muslim itu dan juga balasan di hari akhirat. Justru bagaimana mungkin ada akidah yang tak perlu disampaikan kepada orang awam? Nampak sangat Pak Kiai pun tahu bahawa akidah Asy'ariyah dalam hal ini memang berbelit-belit ke memening ke apa ke, dia pun bila sampaikan, bila beliau menyampaikan, kita dengar pun dah berbelit-belit, dan ada lagi yang kalau disampaikan bertambah-tambah belitan-belitannya itu ya. Okey, tak apa. Ulasan kelima, Pak Kiai menyatakan, saya tukar background screen lah. Pak Kiai menyatakan dan mereka itu mengatakan kalam itu adalah kalam nafsi. Right. Akhirnya baru nak cerita. Barulah Kiai Nur Hidayat bersikap jujur dengan menerangkan bahawa sifat kalam yang diyakini oleh Asy'ariyah ialah kalam nafsi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ketahuilah apabila kita membicarakan kalam Allah, maka di sana ada dua jenis atau dua keyakinan. Pertama adalah kalam hakiki, bermaksud Allah berbicara dengan huruf, lafaz, suara dan bahasa. Ini adalah sifat kalam yang diimani dan diperjuangkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bermanhajkan salafus soleh. Kedua adalah kalam nafsi, bermaksud Allah berbicara di dalam dirinya tanpa huruf, lafaz, suara dan bahasa. Ini adalah akidah Asy'ariyah yang mereka ambil ataupun ejas daripada pemikiran Kullabiyah, iaitu Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Muhammad bin Kullab Al-Basri yang wafat tahun 240 Hijrah. Okey, kenapa kalam nafsi dan bukannya kalam hakiki? Kenapa Asy'ariyah mahukan kalam nafsi, berkeyakinan dengan kalam nafsi dan bukannya kalam hakiki? Mereka yang ini Asy'ariyah yang mereka ejas daripada Ibnu Kullab tadi, mereka berhujah jika Allah memiliki sifat kalam yang hakiki, yang ini dengan huruf, lafaz, suara dan bahasa, ia bererti Allah ada sifat-sifat seperti makhluk. Bererti Allah tu ada kotak suara, ada bibir, ada lidah dan ada gelombang suara ataupun sound waves yang keluar. Jadi mereka berhujah sifat kalam yang hakiki ini adalah mustahil bagi Allah. Yang hampa pipi kiak sampai macam tu buat apa?
Tuan-tuan dan puan, perkara ini bukan saja dalam isu kalamullah, tetapi juga dalam isu lain. Apabila Allah menerangkan tentang sifat-sifatnya, mujassimah yang sebenar, mujassimah dan musyabbihah yang sebenar adalah mereka yang apabila baca tentang sifat-sifat Allah, baik dalam Al-Quran atau hadis, terus mereka terbayang ia adalah umpama sifat makhluk. Lalu kerana itulah mereka terpaksa menakwilkannya ataupun melakukan penafsiran yang aneh-aneh. Sebagai contoh dalam kes ini kan, kalam hakiki atau kalam nafsi. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah berdasarkan manhaj salafus soleh, daripada awal lagi kita sudah bersihkan minda kita daripada pemikiran kita, daripada keyakinan seumpama. Kita daripada awal lagi sudah menetapkan bahawa Allah Maha Suci daripada memiliki sebarang kesamaan dengan mana-mana makhluknya. Maka apabila kita membaca tentang sifat-sifat Allah dalam hadis maupun Al-Quran, tak timbul bahawa ini ada kotak suara, ini ada bibir, ini ada lidah, ini ada, when we communicate kan ada sound waves yang keluar kan. Tak ada nak fikir semua tu pun. Tapi mereka fikir semua tu sebenarnya tak boleh jadi kalam hakiki. Sebab tu kena kalam nafsi saja. Okay? Maka mereka menyatakan bahawa bagi Allah hanyalah sifat kalam nafsi. Yang ini Allah berbicara dalam dirinya tanpa huruf, lafaz, suara dan bahasa. Ini adalah keyakinan atau akidah yang batil kerana sifat kalam nafsi tersebut mengisyaratkan bahawa Allah adalah bisu dan hanya berbicara dalam dirinya. Ingat tadi bila saya jelaskan apa yang dimasukkan dengan kalam, yang ini perbicaraan. Lawan kepada kalam ini ialah sifat bisu secara berterusan, ya. Maha suci Allah daripada sifat bisu. Ia juga bercanggah dengan sekian banyak ayat Quran dan hadis sahih yang menerangkan bahawa Allah memiliki sifat kalam yang hakiki. Tuan-tuan dan puan, di belakang saya ada laman web tulisan daripada Ustaz Firanda, seorang ustaz bermanhaj salafus soleh daripada Indonesia, memandangkan Kiai Nur Hidayat daripada Indonesia. Saya pun cari rujukan daripada Indonesia. Jadi Ustaz Firanda, bagi yang tak kenal, Ustaz Firanda Andirja, beliau memiliki dua tulisan yang bagus dalam isu ataupun dalam topik ini. Dalam bahagian kedua ini, beliau ada menjelaskan dalil-dalil tentang bagaimana yang dimaksudkan ataupun yang benar ialah kalam hakiki dan bukan kalam nafsi. Sebentar, ya. Okey, link bagi laman web ini saya berikan dalam kotak description. Okey, kembali kepada ulasan saya ke atas kenyataan Kiai Nur Hidayat. Bila kita dah faham tentang kalam nafsi ni yang disembunyikan oleh Pak Kiai daripada awal. Daripada awal bila dia bicara tentang kalam di sisi Asy'ariyah, dia sebut kalam je. Kalam ini sifat Allah, kalam ini zat Allah, kalam ini sifat Allah yang qadim. Dia tak mention pun ia adalah kalam nafsi. Atau apa beza kalam nafsi dan kalam hakiki. Jadi orang pun dengar ingat kalam macam biasalah kan. Padahal yang dimaksudkan, dan sememangnya itulah yang dimaksudkan oleh di sisi Asy'ariyah, bahawa itu ialah kalam nafsi. Maka di sini juga kita akan faham bahawa apabila Kiai Nur Hidayat berkata Al-Quran bukan makhluk, ia merujuk kepada Al-Quran yang ada dalam diri Allah, di mana Al-Quran adalah kalam nafsi Allah. Apabila Al-Quran itu kemudiannya diubah menjadi lafaz-lafaz yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada surah Al-Fatihah sehinggalah surah An-Nas, maka ia adalah makhluk. Al-Quran yang bermula daripada surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas bukanlah kalam Allah. Kerana jika dikatakan demikian, bererti kalam Allah memiliki huruf, lafaz, suara dan bahasa seperti makhluk. Sebab Al-Quran kan ada lafaznya. Bila kita baca, kita ada baca bagaimana Allah SWT berkomunikasi dengan Nabi Musa, ada bahasa Arab dalam tu kan. Jadi kalau nak dikatakan Al-Quran yang ada pada kita ini adalah kalamullah, bererti Allah ini memiliki sifat seperti makhluk. Sebab tu Al-Quran itu bagi mereka bukan makhluk. Al-Quran yang ada dalam kalam nafsi Allah, itu yang dimasukkan sebagai makhluk. Maka sekarang kita telah pun merungkai
pertentangan atau contradiction yang nampaknya macam ada pada awal tadi, sebenarnya ia merujuk kepada Al-Quran yang pada awalnya berada dalam kalam nafsi Allah ataupun merupakan kalam nafsi Allah. Kemudiannya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah lafaz-lafaz yang merupakan makhluk. Sungguh jauh ya Pak Kiai spin, dan kita kena akui juga sungguh handal Pak Kiai menggoreng semata-mata untuk melarikan diri daripada menerangkan akidah yang sebenar dalam isu ini. Maaf ya. Baiklah, bagi membuktikan bahawa apa yang saya ulas daripada kenyataan-kenyataan Kiai Nur Hidayat itu adalah benar, di sebelah saya sekarang ini, okey, ialah penjelasan macam saya kata tadi Ustaz Firanda, salah seorang Ustaz Ahlus Sunnah wal Jamaah bermanhaj Salafus Soleh dari Indonesia yang sering menjadi rujukan saya. Beliau memiliki tulisan yang khas dalam topik ini, bahagian pertama dan juga bahagian kedua. Link bagi kedua-duanya dalam kotak description ya. Ia berjudul Al-Quran yang kita baca adalah makhluk menurut Asy'ariyah bahagian pertama. Kemudian dikemukakan ayat daripada surah At-Taubah ayat ke-6 yang telah pun sama-sama kita baca tadi ya. Okey. Saya akan bacakan 6 kesimpulan yang dikemukakan oleh Ustaz Firanda tentang ciri-ciri Asy'ariyah tentang kalamullah dan juga Al-Quran. Okey, dan okey, ini kalau tengok ini macam sembang kosong macam ni. Tak, kita scroll ke bawah, mula-mula diberikan kesimpulan saja. Ada 6 kesimpulan. Ada 7, kemudian di bawah tu baru dinukil daripada Al-Baqilani. Okey, ada teks Arabnya, ada rujukan muka surat berapa, daripada Al-Juwaini kitab apa, muka surat berapa, Baqilani lagi, daripada Ibnu Hajar Asqalani, daripada Al-Bajuri, daripada Juwaini lagi. Okey, Al-Syahristani. Alright, jadi semuanya ada teks Arabnya dan juga ada rujukannya ya. Okey. Jadi kalau sesiapa yang tak setuju, alright, boleh bahas dengan mengkritik rujukan-rujukannya, sebab rujukan-rujukan yang dikemukakan ini adalah rujukan daripada sumber-sumber Asy'ariyah sendiri dan sumber-sumber yang muktabar dalam mazhab Asy'ariyah. Jadi bukannya Ustaz Firanda sembang kosong sahaja. Baik. Apakah kesimpulan-kesimpulan, poin-poin akidah Asy'ariyah tentang Al-Quran ini ya? Baik, saya bacakan. Pertama, Allah memiliki sifat berbicara atau kalam. Okey, ini juga ditekankan oleh Kiai Nur Hidayat, cuma Kiai tidak memperincikannya. Sebagaimana kalau kita baca sini, akan tetapi kalam Allah adalah bahasa jiwa yang ada di zat Allah. Inilah yang disebut dengan kalam nafsi. Bahagian ini di akhir baru dijelaskan oleh Pak Kiai. Padahal ceritalah daripada awal orang boleh faham. Kalau dia akan confuse, Al-Quran bukan makhluk. Lafaz-lafaz Al-Quran yang diturunkan daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas adalah makhluk. Macam mana pula tu kan? Jadi kita boleh faham kalau daripada awal lagi Pak Kiai menerangkan bahawa kalam yang dimasukkan di sisi Asy'ariyah ialah kalam nafsi. Okey. Kedua, pegangan Asy'ariyah tentang hal ini, kalam nafsi adalah tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Sebab kalau ada semua ciri-ciri ini, itu adalah ciri manusia. Jadi Asy'ariyah kata mustahil Allah ada ciri ini, maka mereka kata itu hanyalah kalam nafsi yang tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa, tanpa lafaz dan lain-lain ya. Ketiga, kalam nafsi ini yang tanpa huruf dan bahasa, jika diungkapkan dalam kurungan diibaratkan dalam bahasa Arab, maka jadilah ia Al-Quran. Perkataan diibaratkan ini kalau kita dengar betul-betul yang Pak Kiai nak menerangkan tentang, dia nak memberi perincian yang lagi, tapi dia kata nanti mengelirukan pula orang awam. Tak payahlah, tapi di situ dia dah sebut ibarat. Dia nak cerita bab ibarat ni sebenarnya. Jadi ada di sini ya. Jika diungkapkan atau diibaratkan dengan bahasa Arab, maka jadilah ia Al-Quran. Jika diungkapkan
dalam bahasa Ibrani, maka jadilah Taurat. Dan jika diungkapkan dengan bahasa Syriani, maka jadilah Injil. Maka sebenarnya Taurat, Injil dan Al-Quran adalah ibarat atau ungkapan dari perkara yang sama, iaitu kalam nafsi. Okey, boleh faham ya? Maknanya ia adalah kalam yang ada dalam diri Allah yang kemudiannya diibaratkan, diungkapkan menjadi lafaz-lafaz yang sampai kepada kita, sama ada dalam bentuk Al-Quran ataupun Taurat ataupun Injil. Keempat, kerana Al-Quran yang kita baca ini bukanlah firman Allah yang hakiki, bukanlah kalam Allah yang hakiki, tapi hanyalah ibarat atau ungkapan atau isyarat dari kalam nafsi. Kerana firman Allah yang hakiki menurut Asy'ariyah adalah kalam nafsi. Meskipun Al-Quran terkadang dinamakan dengan firman Allah atau kalamullah, tapi hanyalah penamaan majazi dan bukan secara hakikat. Maknanya surah At-Taubah kita baca tadi ayat 6 tu, mereka kata hatta yasma'a kalamallah, itu kiasan majazi. Sehinggalah mereka mendengar kalam Allah, itu adalah kiasan, bukanlah hakikat. Aduh, Allah dah firman tu, kamu boleh pula kata kiasan-kiasan kan? Okey, poin kelima, jika Al-Quran adalah bukan firman Allah yang hakiki, lantas ibaratnya saja dalam kurungan lafaz-lafaz dalam Al-Quran yang kita baca, kan Pak Kia kan dah sebut lafaz-lafaz tu. Jadi lafaz-lafaz ni dari siapa? Maka ada 3 pendapat di kalangan para Asy'ariyah. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa ibarat tersebut diciptakan oleh Allah dan diletakkan di Lauh Mahfuz, dan inilah pendapat Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri ni seorang imam besarlah dalam mazhab Asy'ariyah. Pendapat yang kedua ialah ibarat tersebut dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ibarat Taurat dari Musa, ibarat Injil dari Isa, dan ini adalah pendapat Al-Baqilani, seorang lagi tokoh besar dalam mazhab Asy'ariyah. Pendapat yang ketiga berkata ibaratnya dari Jibril alaihissalam, dan ini adalah pendapat yang disebut oleh Imam Ar-Razi, seorang lagi tokoh besar dalam mazhab Asy'ariyah. Maksudnya di sini, Al-Quran tu asalnya wujud dalam bentuk kalam nafsi dalam diri Allah. Siapa yang convert, ini dalam bahasa mudah ya, dalam bahasa mudah, siapa yang convert menjadi lafaz-lafaz sebagaimana yang kita baca sekarang ni? Jadi ada 3 pandangan di kalangan Asy'ariyah. Pandangan pertama yang berkata bahawa ia dicipta oleh Allah dan diletakkan dalam Lauh Mahfuz, kemudiannya barulah malaikat Jibril bawa turun. Okey. Kedua, ia dikonvert oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat Al-Baqilani. Dan pendapat ketiga ialah malaikat Jibril alaihissalam yang convert kepada lafaz-lafaz yang ada sebagaimana sekarang ini. Demikianlah pendapat Imam Ar-Razi. Keenam, dari sini para ulama Asy'ariyah sepakat dengan Mu'tazilah bahawa Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah dan bukan sifat yang tegak di zat Allah. Dalam kurungan, bukan sifat yang ada pada diri Allah, kerana makhluk tidak boleh berada di zat Allah. Okey, jadi berdasarkan semua penjelasan ini, kalam nafsi, lafaz apa semua tu, dan perkara ini juga telah disebut oleh Kiai Nur Hidayat dalam potongan video yang telah pun kita dengar tadi. Sebab bila kita bicara Al-Quran makhluk atau tidak, kita bukan berbicara tentang Al-Quran yang menurut mereka adalah merupakan kalam nafsi yang ada dalam diri Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berbicara tentang Al-Quran yang ada dengan kita sekarang ini, yang bermula daripada surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas, dan itu sendiri disebut oleh Pak Kiai sebagai hadis, sebagai makhluk ya. Okey, ketujuh, kerananya disebabkan sebab inilah akhirnya kaum liberal dengan tafsir hermeneutika berdalil dengan akidah Asy'ariyah untuk melegalkan metod tafsir kontekstual mereka, iaitu tafsir hermeneutika, dengan dalih bahawa Al-Quran bukanlah firman Allah kerana Allah tidak berbicara dengan bahasa Arab.
maka kita jangan terpaku dengan tekstual Al-Quran yang merupakan produk Muhammad. Jadi kaum liberal memilih pendapat Al-Baqillani bahawa Al-Quran itu ibaratnya dari Muhammad. Okey, apa maksudnya kat sini? Mungkin Islam liberal sudah sampai ke Malaysia juga, tapi mungkin tak sehebat dengan Islam liberal yang ada di Indonesia. Islam ataupun aliran Islam liberal yang ada di Indonesia, mereka berpegang kepada pendapat Al-Baqillani bahawa Al-Quran ini di-convert ke dalam lafaz-lafaz yang ada sekarang ini oleh Nabi Muhammad SAW, dan conversion tersebut adalah selari dengan suasana baginda yang hidup 1400 tahun yang lalu, dalam suasana padang pasir, dalam suasana budaya Arab, tamadun Arab semua tu. Jadi pihak liberal ini mereka ada satu kaedah tafsir nama tafsir hermeneutika, yang mereka berhujah dengan hujah Asy'ariyah ini juga bahawa Al-Quran ni lafaz ni bukan daripada Allah. Okey, ia adalah daripada Muhammad itu sendiri, dan Muhammad membuat conversion tersebut kepada lafaz-lafaz yang ada sekarang ini berdasarkan suasana kehidupan baginda pada zaman itu, berdasarkan peradaban, berdasarkan tamadun, berdasarkan budaya yang ada pada zaman baginda ketika itu. Jadi bila kita nak menafsirkan Al-Quran, tidak perlu terpaku dengan tekstual Al-Quran yang merupakan produk Muhammad. Alright? Jadi ini kalau kita sampai Malaysia, kita tahu ia adalah satu bentuk tafsir hermeneutika, dan ia berpijak ataupun berlandaskan kepada, sayang sekali nak sebut, pandangan Asy'ariyah itu sendiri, ya, bahawa Al-Quran tu secara lafaz bukan daripada Allah. Sebab kalau Allah boleh melafazkan Al-Quran, Allah ada sifat makhluk, dan mereka kata maha suci Allah daripada sifat demikian. Jadi Al-Quran itu hanyalah kalam nafsi dalam diri Allah yang kemudian convert menjadi lafaz yang ada sekarang ini, sama ada oleh Nabi Muhammad SAW, sama ada oleh Malaikat Jibril AS, ataupun Allah sendiri mencipta satu conversion untuk menjadikan ia satu lafaz sebagaimana pendapat Al-Bajuri. Okey? Baik. Demikian 7 kesimpulannya. Sekali lagi saya ulangi. Rujukan bagi kesimpulan 7 poin itu daripada sumber-sumber rujukan Asy'ariyah sendiri dikemukakan oleh Ustaz Firanda selanjutnya, ya. Jadi kalau ada yang nak bantah, sila rujuk dulu sebelum membantahnya. Okey, sudah pun setengah jam. Baik, saya tutup dengan beberapa kesimpulan. Pertama, kami Ahli Sunnah wal Jamaah berdasarkan manhaj salafus soleh beriman bahawa salah satu daripada sifat Allah adalah berbicara atau kalam, dan Allah berbicara dengan huruf, lafaz, suara dan bahasa sesuai dengan kehendaknya. Dan sudah tentulah kaifiat kalam Allah ini tidaklah sama dengan mana-mana makhluknya, menyucikan Allah daripada sebarang kesamaan. Tak pernah terlintas di fikiran kita ni, bila kita kata Allah ada sifat kalam, Al-Quran adalah kalamullah, tak pernah terlintas pun, Allah ada kotak suara, Allah berbicara, ada bibir, ada gelombang suara yang keluar, sound wave. Tak pernah terfikir pun, apalah dia ni. Kedua, kami Ahlu Sunnah wal Jamaah berdasarkan manhaj salafus soleh beriman bahawa Al-Quran daripada surah Al-Fatihah sehinggalah surah An-Nas adalah kalam Allah yang hakiki. Sila rujuk ayat ke-6 surah At-Taubah. Kalau nak kata itu adalah majazi atau kiasan, ni yang jadi problem. Macam-macam ayat Al-Quran lain pun boleh jadi suka hati jadi majazi. Bila tak kena dengan fikiran sendiri, teori sendiri, itu kiasan, maksud sebenarnya lain. Kan payah kalau macam tu. Ketiga, agamawan yang menyandarkan diri mereka kepada Asy'ariyah terbahagi kepada beberapa kategori. Pertama ialah mereka yang tidak tahu menahu tentang akidah Asy'ariyah berkaitan kalam Allah dan Al-Quran. Tak tahu pun, sebab bagi mereka ni Asy'ariyah ialah sifat 20. Selain sifat 20, mereka tak tahu langsung. Definisi iman, tak tahu. Definisi tentang ataupun perbincangan tentang yang kita sedang bahas sekarang ni, tak tahu. Perbuatan manusia dicipta Allah ke macam mana ke, tak tahu. Kan? Tapi, Asy'ariyah. Kan? Semata-mata untuk membezakan diri dengan apa yang mereka sebut sebagai Wahabi. Baik. Itu Asy'ariyah yang pertama. Tak tahu pun sebenarnya Asy'ariyah, tapi klaim diri mereka Asy'ariyah. Kedua adalah mereka yang tahu dan mengakui sedikit atau banyak keanehan
akidah Asy'ariyah dalam isu ini, maka mereka mengelakkan daripada membicarakan tentangnya. Buktinya, Malaysia dan Indonesia sering dikatakan berakidah Asy'ariyah. Persoalannya, apakah akidah Asy'ariyah berkaitan kalamullah, kalam nafsi, kalam hakiki dan Al-Quran. Al-Quran ni kalam nafsi dalam diri Allah, kemudian convert menjadi lafaz-lafaz yang dibawa turun. Semua tu ada tak? Ataupun yang lebih mendalam lagi, sebab saya berbincang secara ringkas, ada tak yang lebih mendalam yang diajar kepada umat Islam? Mereka sendiri kita ajar, sebab kata ni kalau ajar ni teruk ni kan. Okey, ketiga adalah mereka yang Asy'ariyah ni, yang mereka yang tahu dan mengakui keanehan akidah Asy'ariyah dalam isu ini. Lalu mereka membicarakannya secara pusing-pusing supaya mengelirukan orang yang mendengar, sehingga akhirnya mereka yang mendengar tu pun buat-buat faham. Siapa yang pandai pusing-pusing itu? Kiai Nur Hidayat adalah contoh terbaik. Siapa yang buat-buat faham padahal tak faham? Yang duduk sebelah Pak Kiai itulah. Siapa lagi ya? Okey. Kesimpulan ataupun Asy'ariyah yang keempat adalah mereka yang tahu dan mengakui keanehan akidah Asy'ariyah dalam isu ini. Lalu mereka mengakui tentangnya dan mereka beralih kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan manhaj salafus soleh dalam isu ini. Berarti mereka bukan meninggalkan Asy'ariyah seluruhnya, cuma dalam isunya. Mereka kata, aku kaji pandangan Asy'ariyah, aku kaji pandangan Salafi ke Salafus Soleh ni ke. Aku rasa Salafi Soleh ni lagi okey. Jadi dalam hal ini mereka berpegang kepada pandangan Salafus Soleh. Baik, kesimpulan yang keempat ya, dan terakhir, panjang pula dah ni. Kiai Nur Hidayat, seorang yang sangat-sangat licik, lagi halus permainannya ya. Sangat mudah untuk orang ramai terikut-ikut dengan permainannya. Perhatikan bagaimana dia boleh membicarakan akidah Asy'ariyah yang batil dalam isu kalam Allah dan Al-Quran ini sehingga menjadi seolah-olah betul. Oleh itu hendaklah selalu berwaspada dan berdoalah kepada Allah agar diberikan kepada kita ni bantuan membezakan antara hak dan batil. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya membaca dua artikel yang sangat bagus ini untuk ataupun supaya kita ada kefahaman yang tepat dalam topik ini ya, insya-Allah.